الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Terima kasih pengurusi majlis yang berusaha pintar, ahli tugas pintar, ahli tugas pelaksana program pada hari ini. Seterusnya para dai pilihan Allah yang dirahmati Allah sekalian. Sebelum mula nak sampai apa ni? Kerana takut nanti terlebih permai atau minta kena bayar pula lebih. Tak pasal-pasal pun lebih kan. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada lepas maghrib ni kita dapat bertemu dan kita akan sama-sama berbincang tentang tafsir surah Al-Buruj. Cuma perbincangan tentang tafsir surah Al-Buruj ni bukanlah kita nak bincang macam Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi bincangkan ya. Maksud dia bukanlah kita nak buat analisa tafsir surah Al-Buruj dan sebagainya ya. Cuma Ana akan cuba sedaya upaya untuk mengaitkan surah ini dengan kita punya tugas sebagai seorang da'i, mungkin lebih khusus lagi kepada antum semua sebagai para naqib dan naqibah yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan dakwah dengan wasilah ini, wasilah sistem yang ada sekarang lah ya, sistem pintar. Dan kalau kita lihat dalam surah Al-Buruj ni, walaupun namanya Buruj ya, tapi banyak pengajaran yang boleh kita ambil daripada surah ini sebagai bekalan kepada golongan seumpama kita insya-Allah. Dan kita harap kita benar-benar menjiwai tugas kita sebagai seorang dai dan secara khusus kita sebagai seorang naqib dan naqibah, agar kita mampu untuk melaksanakan risalah kita ini dengan baik. Ya. Dan sebenarnya memang dalam Al-Quran kalau kita baca dengan teliti dan dengan ta'ammul, banyak pengajaran yang boleh kita ambil, bukan dalam surah Buruj sahaja, bahkan surah Fatihah, surah Baqarah, surah Al-Imran, surah Anfal, surah Taubat, antara yang banyak pengajaran kepada golongan-golongan yang ingin jalankan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma Ana pilih surah Al-Buruj ni mungkin sebagai mukadimah kepada siri-siri kaum ini, dan mungkin bukan seorang, mungkin ustaz-ustaz PhD atau master yang lain mungkin boleh buat siri-siri yang seterusnya. Ana rasa ia perlu sebab salah seorang bapa kepada gerakan Islam di Mesir, walaupun dia bukan pengasas, dia mengambil surah ini sebagai suatu ma'alim dalam jalan dakwah kepada golongan-golongan yang memang benar-benar beriman dengan dakwah tersebut, beriman bersungguh-sungguh untuk menyampaikan dakwah tersebut. Ya. Kitab tu rasanya setengah tempat haram. Tapi haram manusia tak sama dengan haram Allah ya. Jadi sekarang ni memandangkan internet dah bebas, maka boleh ambil kitab tu. Tapi disebut tentang surah Al-Buruj ini ya, dan pengajaran yang boleh kita ambil untuk membentuk syakhsiah seorang pejuang agama Allah Subhanahu Wa Taala yang memang cekal ya, yang la yakhafuna laumata laim, bukan lauma sahaja, bahkan ta'zib ataupun azab minal azibin ataupun jalladin dan sebagainya. Ya. Tak apalah. Sebelum kita masuk mungkin tanya apalah tajuk ini sebenarnya. Tapi Ana malas nak sebut terus ya. Tapi kita bacalah dia punya sedikit analisa ringkas ya. Kalau ada mushaf boleh buka, kalau tak ada mushaf dengar jelah ya. Tak wajibkan untuk bawa pun. Kita baca, ini bolehlah ikut style Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi sikit-sikit. Ya, tapi tak apa, kita nak tahu dulu secara umum dan kemudian kita kupas
surah ini kita kaitkan dengan realiti kita sebagai seorang nakib dan nakibah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yawmil maw'ud wasyahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil 'azizil hamid الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا ولهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. Ya. Surah ini bermula dengan qasam. Sumpah. Ya. Sumpah ni manusia kalau bersumpah pun menunjukkan benda yang digunakan untuk bersumpah itu perkara yang besar. Ya, jadi kalau Allah bersumpah, ini menunjukkan memang apa yang disebutkan itu besar. Ya, was-samaa'i dzatil buruj. Ya, walaupun itu bukan kisahnya, ya, tapi sebagai mukadimah untuk menunjukkan bahawa ada perkara yang Allah nak sampaikan kepada manusia, perkara besar. Ya, sebab itulah Allah bersumpah dengan perkara yang besar juga. Ya, as-samaa' dzatul buruj. Ya, langit yang ada buruj. Kalau dia kata manazil kawakib, buruj lah ya. Jadi maknanya perkara tu perkara yang besar. Manusia tak boleh buat. Walaupun mungkin manusia boleh kaji, ya, sehari demi sehari jumpa planet yang baru, ya, dan sebagainya, ya. Tapi perkara tu memang tak ada siapa boleh mengaku bahawa dia mampu untuk buat. Jadi ini perkara yang besar. Wal yaumil mau'ud. Okay, tengok Allah diterangkan dengan perkara yang abstrak, perkara yang konkret. Sama zatil buruj, nampak. Allah juga tak nak manusia ni fikirnya fikiran madiyah semata-mata, maka Allah selitkan situ wal yaumil mau'ud, hari kiamat, hari yang telah dijanjikan, iaitu perkara yang tak nampak lagi. Ya. Jadi Allah berkuasa, ya, ke atas langit tersebut yang punya banyak, dia punya cakrawala, ya, dia punya orbit untuk planet-planet berjalan dan berputar, ya. Itu perkara yang sangat hebat, ya, sangat hebat. Justru Allah bersumpah. Walaupun, ya, kalau kita bincang masalah sumpah ni, manusia tak bersumpah dengan selain daripada Allah dan sifat-sifat Allah, ya. Itu secara hukum am, ya. Tetapi Allah la yus'alu anhu, ya, Allah tak ditanya apa yang dia nak buat. Ikutlah Allah, ya. Allah berhak untuk buat apa sahaja sebab Allah Tuhan. Kita tak berhak nak tanya, wahai Allah, kenapa kau bersumpah dengan perkara yang haram manusia bersumpah ataupun Muslim bersumpah, ya. Bahkan isu sumpah sekalipun, ya, kalau kita kaji fiqahnya, Rasulullah pun pernah bersumpah dengan perkara yang bukan daripada sifat Allah dan juga nama Allah. Contohnya aflah wa abihi in sadaq, ya. Di situ dia bersumpah wa abihi, demi bapanya. Ya, jadi di situ pun ada khilaf. Walaupun bagaimanapun, ya, tapi dalam fiqh Islam biasanya kita akan mengatakan bahawa bersumpah dengan selain daripada Allah atau sifat Allah ataupun nama Allah, maka ia diharamkan. Sebab kita seakan-akan melihat perkara yang besar. Ya. Rasulullah ketika disebut wa abihi tidaklah nak mentakdis bapa kepada A'rabi itu, ya. Itu kena ingat pada aspek itu. Okey. Jadi di sini tak apalah, itu perkara yang mungkin belum masuk kepada tajuk kita. Wa syahidin wa mashhud. Ya, syahid dan perkara yang syahid dan mashhud. Allah juga bersumpah dengan syahid wa mashhud. Di sini banyak dia punya perbincangan. Sama ada di sini disebut sebagai syahid hari Jumaat, mashhud hari Yaum Arafah dan sebagainya. Tapi secara umumnya kita buat secara tafsiran yang umum yang lebih mudah untuk kita faham. Bahkan setengah ulama juga tafsirkannya sebegitu, ya. Apa-apalah
yang menyaksikan dan perkara yang disaksikan. Di dunia pun ada, di akhirat pun ada. Tapi mengikut konteks saya ini, kita melihat bahawa Allah bersumpah dengan syahid dan masyhud yang terdapat di akhirat, sebab ayat sebelumnya wal yaumil mau'un. Ya. Jadi ini perkara yang Allah dah mula dah nak masuk. Tapi di awal lagi pun sudah masuk sebenarnya tajuk yang kita nak bincangkan. Tapi wasyahidin wa masyhud, kalau kita tengok 2-3 ayat dalam surah ini ada kaitan dengan syahid dan juga masyhud. Ya. Jadi ini perkara yang penting. Bahkan antara perbincangan tentang ayat ini, ya, siapakah syahid dan siapakah masyhud? Kalau kita buka tafsiran dalam surah Baqarah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Ya. Siapa yang syahid, siapa yang masyhud dalam ayat tersebut? Ya. Nak katakan Rasulullah syahid kepada kita, kita syahid kepada ummah, dan juga termasuk Rasulullah kepada ummah-ummah yang sebelum kita. Ya. Jadi kita ummah wasata, ummah yang wasat, ummah terbaik tersebut, bukan ummah yang di tengah-tengah, ummah terbaik tersebut mampu untuk menjadi syahid. Ya. Yang masyhud dia adalah ummah-ummah ataupun umat-umat yang sebelum kita. Kalau itulah konteks ayat tersebut, ya. Qutila ashabul ukhdud. Ya. Qutil di sini bukannya dibunuh. Ya. Qutila ashabul ukhdud maksud dia Allah menemplak, melaknat. Ya, melaknat ashabul ukhdud. Siapa ashabul ukhdud? Mungkin sebagian antum tahu ashabul ukhdud, dan inilah merupakan tajuk yang ingin disampaikan pada hari ini, berkaitan dengan ashabul ukhdud dan juga pengajaran yang boleh kita ambil daripada ashab yang masuk ke dalam ukhdud tersebut. Bukannya ashabul ukhdud itu, ya, sebab ashabul itu bukan sebagai contoh kepada kita, tapi itu cabaran kepada kita. Yang kita nak jadikan contoh pada hari ini adalah ashab ataupun golongan yang dipaksa masuk ke dalam ukhdud tersebut. Tak apalah, nanti kita akan kembali kepada kisah tersebut, memandangkan ia merupakan tajuk penting perbincangan kita berkaitan dengan tafsir surah ini. An-nari dhatil waqud. Ya. Ukhdud tersebut ada lubang besar yang digali dan diletakkan dalam lubang tersebut api. An-nari dhatil waqud, ya. Api yang menyala, ya, membakar dan sebagainya lah. Kita bayangkan api yang sangat besar yang mampu untuk membakar. Ini api dunia, bukan api di akhirat. Ya. Wa ma naqimu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Ya. Mereka tidak benci, tidak menyeksa, tidak menyampakkan golongan-golongan tersebut ke dalam lubang besar tersebut. Sebab apa? Illa ayyuminu billahil azizil hamid. Sebabnya, ya, kerana mereka beriman kepada Allah yang Aziz dan Hamid. Mengikut ulama tafsir, Aziz wa Hamid tersebut merupakan dua sifat ataupun nama dan sifat juga sekali, yang dengan nama tersebut sepatutnya kita beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita kena beriman ke dengan Tuhan yang tidak kuat? Ya, Tuhan yang lemah, Tuhan yang seperti disebut oleh Aristotle sebagai Al-Muharrikul Awal, ya, hebat, mencipta kali pertama, lepas tu tak tahu apa-apa, tak mentadbir alam, yang mana sehingga setengah ahli falsafah Islam pun terpengaruh dengan perkara tersebut, sehingga mengatakan ilmu Allah itu kulli, tidak juz'i. Tidak, ya. Kita beriman dengan Tuhan yang aziz, yang perkasa, ya, dan Hamid. Sebab apa Hamid? Sebab Allah beri kita nikmat. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ya. As-sana kat situ sana mungkin sana am atau sana muqabil nikmat. Allah bagi kita nikmat, Allah berikan kepada kita nikmat, maka kita kena mensyukurinya, antaranya dengan kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alladzi lahu mulku samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Sifat Allah tu dipanjangkan lagi, yang memaksa sepatutnya kita ataupun manusia beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala mulku samawati wal ard, pemilik ataupun Allah memiliki, ya, lahu mulku, Allah memiliki, ya, langit dan bumi. Kalau Allah dah memiliki langit dan bumi, tak ada perkara lain yang Allah tak miliki. Semua Allah miliki. Ya. Jadi kalau begitu keadaannya, maka kita perlu
benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekadar beriman, tapi sanggup berkorban atas kalimah iman tersebut. Ya. Itulah mungkin antara perkara-perkara penting yang kita nak bincangkan nanti. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Ya, tengok dah berapa kali syahid, ada 3 syahid. Yang pertama wa syahidin wa mashhud. Okey, itu ayat yang pertama walaupun ada 2 kalimah di situ. Wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minin syuhud. Ya, mereka golongan ashabul ukhdud ni ketika mereka menyampakkan golongan-golongan beriman ke dalam lubang tersebut, ya, mereka nampak. Bahkan ada ulama tafsir mengatakan mereka duduk di tepi-tepi lubang tersebut, tengok bagaimanakah, ya, golongan yang beriman tersebut dicampakkan ke dalam lubang yang penuh dengan api yang menyala-nyala tersebut. Ya. Jadi kemudian Allah sebut wallahu ala kulli syai'in syahid. Allah pun menyaksikan segala sesuatu yang berlaku di dunia dan segala-galanya lah, ya. Jadi di sini nampaknya seakan-akan surah Al-Buruj ini mementingkan perkara berkaitan dengan syuhud. Ya. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Ini golongan, satu golongan manusia. Innal ladzina fatanul mu'minin. Sungguhnya golongan yang fatanul mu'minin. Kita orang Melayu ni kadang-kadang tersilap. Tak apalah, silap disebabkan oleh bahasa kita mengambil daripada perkataan bahasa Arab dan kita punya kefahaman perkataan maknanya telah berubah. Fitnah dalam bahasa Arab maknanya apa? Ya. Kata seorang perempuan yang fatinah, itu maksud dia. Ya. Jadi mar'atun fatinah, takkan dia menfitnah. Ya, dia tidak fitnah dalam arti kata fitnah ni kalau bahasa Melayu apa? Dia menuduh orang perkara yang tidak betul. Itu bahasa Melayu kan. Tapi kalau betul apa dia? Kalau betul ghibah, mengumpat. Kalau tak, ini bahasa Melayu Kalau tak betul jadi fitnah. Oh, ini fitnah semata-mata. Fitnah itu fitnah dan sebagainya. Tapi fitnah dalam bahasa Arab mungkin lebih daripada itu. Ialah di sini fitnah ni dia mengazab. Sungguhnya golongan yang mengazab, yang orang golongan yang beriman, maknanya golongan kafir yang mengazab golongan yang beriman, laki dan perempuan, ya, itu malam yatubu, kemudian tidak bertaubat, ya. Falahum adabu jahannam walahum adabul hariq. Bagi mereka itu azab jahannam dan azab yang hariq, yang membakar. Kalau nak kaitkan sekarang, semalam ana ketika kuliah Dr. Mahmud Al-Hiyari di kuliah tarbiyah diterangkan kisah yang berlaku antara seorang tokoh gerakan Islam di Mesir dan seorang tokoh yang menyeksa golongan gerakan Islam di Mesir. Ya. Sebab di Mesir sekarang telah berlaku inqilab fi segala-galanya lah, ya. Berlaku perubahan. Ya. Kalau dulu menteri dalam negeri tersebut, saya sebut nama lah, ya, menteri dalam negeri yang telah dijatuhkan tersebut memang mempunyai kuasa yang sangat besar, ya, mempunyai kuasa yang sangat besar. Disebut segala apa-apa pengesahan, nak naik pangkat, nak jadi menteri, nak jadi ketua itu, ketua ini, bahkan macam kita dekat Jordan juga mungkin sama saja, tapi mungkin tak seteruk Mesir, Allah alam, ataupun lebih lagi kita tak tahu. Kita nak lulus dapat iqamah pun kena masuk kat mana? Ya. Jadi kat Mesir dikata menteri tersebut memang sangat berpengaruh. Tapi sekarang di mana dia berada? Dalam penjara. Dalam penjara. Ya Allah balas. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu. Tapi kisah ini manakala menteri tersebut tidak dihukum bunuh lagi, maka boleh beriman, boleh bertaubat lagi. Ya. Kisah berlaku bila mana menteri tersebut masuk penjara, dan ketika dia masuk penjara, orang yang masuk penjara disebabkan oleh dia tuduh itu dan ini, tuduhan palsu,
ya, dikeluarkan pada hari yang berlaku hiwar tersebut lah, ya. Dia merupakan orang kedua untuk gerakan Islam di Mesir. 4 tahun duduk dalam penjara. Mahkamah tentera tak boleh nak diulang semula isu ataupun tuduhan. Dan alhamdulillah lepas berlakunya apa yang berlaku di Mesir tersebut, maka beliau dapat keluar. Sebelum keluar, beliau minta daripada mungkin pengarah penjara ke dan sebagainya untuk bertemu dengan bekas menteri dalam negeri ini. Pengarah penjara takut walaupun menteri itu dah masuk ke dalam penjara, ya. Jadi dia kata tak apalah, engkau tanyalah kepada orang-orang yang dekat dengan dia, minta izin aku nak jumpa dia. Jadi akhirnya dia minta izin dan diizinkan untuk masuk. Azan kan? Azan, tunggu azan. Cerita tak habis lagi. Okey, dah habiskan azan. Teruskan kisah tadi. Bila bertemu, awal-awal lagi menteri yang telah dimasukkan ke dalam penjara tersebut menyapa tokoh gerakan Islam tadi dan mengatakan, aku tahu, seakan dia kata
kutuklah aku, sumpahlah aku dan segala-galanya. Ya. Kemudian ditanya kepada dia, macam mana kau tahu aku nak sumpah engkau, aku nak kutuk kau dan sebagainya? Ya. Kemudian menteri menjawab, sebab engkau masuk dalam penjara, akulah yang menyebabkan kau masuk, disebabkan tuduhan palsu yang aku buat. Ya. Lepas tu diterangkan lagi lah, dia kata engkau masuk penjara dengan sebab tuduhan itu yang aku tipu, dan aku masuk penjara sekarang pun disebabkan oleh tuduhan yang sama orang lain pula buat. Ya, untuk dia masuk penjara, walaupun banyak tuduhan lagi yang boleh mungkin menyebabkan dia kena hukum dulu. Ya. Tak apalah, manakah masa tak panjang, nak kata di akhir kisah, ya, seakan-akan dia menteri tersebut mengatakan dia tak mampu untuk bertaubat dah. Seakan malaikat dah letak benda dekat mulut dia dalam untuk beristighfar lagi. Tapi tokoh tersebut mengatakan pintu taubat masih terbuka. Ya, bahkan yang sangat mengharukan, kita rasa nampak tokoh tersebut ya memberikan contoh yang besar kepada kita. Ya, dia kata apa? Bahkan aku datang bukan untuk mengumpat engkau, mengutuk engkau, sumpah dan sebagainya, tapi aku datang untuk memberitahu kepada engkau bahawa aku telah memaafkan engkau. Ya. Tengok bagaimana contoh golongan-golongan yang faham Islam, faham risalah Islam, mementingkan dakwah lebih daripada segala-galanya. Bahkan kita tahu menteri tersebutlah bahkan mengaku dah dialah sebab utama dia masuk penjara. Ya. Habis harta dia kena sita dan sebagainya, 4 tahun masuk penjara, dia pun ada sakit dan sebagainya ya. Tapi akhirnya dia maafkan. Dia kata kalau aku mampu untuk minta tolong maafkan, maksud dia minta kepada rakyat Mesir memaafkan engkau, aku buat, tapi aku tak aku buat. Ya, sebenarnya kalau kita kaji kisah-kisah golongan dakwah tersebut, banyak yang jadi macam tu. Ya, sebelum digantung dan sebagainya, ya, mereka seakan banyak cerita yang mengatakan mereka maafkan golongan-golongan Mesir mereka. Tak apalah. Tapi yang penting di sini bahawa in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Ya. Kita golongan Islam, golongan yang menyampaikan dakwah Islam, ya. Sakit itu, sakit ini, kena itu, kena ini, tapi golongan yang jahat juga sakit seperti mana kita sakit. Ya. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihat lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar dzalikal fawzul kabir. Ini merupakan lawan kepada golongan pertama, golongan yang menyeksa lah. Fitnah itu kita boleh kata menyeksa. Sebab bila manusia diseksa, antara sebab seksa adalah untuk menyebabkan kembali kepada agama yang lama contohnya, itu bukan fitnah. Ya. Dan golongan kedua ini golongan yang beriman dan beramal soleh, maka bagi mereka syurga tajri min tahtiha al-anhar, ya, dzalikal fawzul kabir. Syurga yang kita tahu sifat macam ni kan. Maknanya syurga ada sungai tajri min tahtiha, di bawah syurga itu sungai. Sebab perbincangan bahasa tentang perkataan jannah tersebut, jannah ni ya, perkara-perkara yang tak nampak, janin tak nampak, junun tak nampak akal, ya, terhalang. Jannah juga benda yang sama. Sebab apa? Sebab ada sungai dan pokok terlalu lebat daunnya sehingga sungai tak nampak. Sebab itu namanya jannah, ya. Tasghir jadi Junainah. Jannah. Tak apalah, kita tak rasa apa-apa kan. Jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Sebab jannah ni maksudnya kebun sebenarnya pada asalnya, ya. Jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Kata kebun kita kat Malaysia, kelapa sawit lah, itu dan ini lagi lah, banyak kan. Tapi kita kena cuba untuk merasakan perkara ini di mana kita duduk padang pasir. Pergi Jordan, pergi ke mana-mana lah, pergi Mafraq ke, bahkan pergi ke Aman pun, ya, nak jumpa satu sungai pun satu jumpa, sungai Zarqa. Sungai lain tak jumpa, itu pun warna hitam airnya, kita silap. Ya. Jadi perkara itu untuk golongan-golongan yang tinggal di padang pasir, dia akan rasa sangat penting, ya. Jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Ya, dia akan rasa sangat berharga. Ya. Jadi kita kena faham, kadang-kadang kita kena tengok konteks di mana ayat itu. Inna batsha rabbika lasyadid. Di sini Allah nak menerangkan bahawa Allah punya
pukulan Allah, Allah punya seksaan Allah sangatlah pedih, ya. Innahu huwa yabdi wa yu'id. Kekuasaan Allah. Allah lah yang memulakan dan Allah juga yang mengembalikan. Ya. Bahkan ini merupakan suatu dalil yang jelas, ya. Bahkan dalil aula, min babil aula. Sebab golongan-golongan kufar Quraisy, ya, antara ni lah dan golongan sebelum itu lagi, dia tak beriman dengan adanya hari kiamat. Disebabkan oleh apa? Disebabkan dia kata adakah logik, adakah makul, adakah masuk akal, ya, tulang-tulang yang dah hancur romim macam ni, romim, ya, romim mampu untuk dikembalikan hidup semula seperti mana sekarang. Allah kata apa? Allah kata aku mampu untuk memulakan kau, lagi susah sebab tak ada apa-apa, kemudian mengadakan. Adapun iadah, pengembalian, Allah mengembalikan manusia di hari kiamat, dah ada, dikembalikan sahaja, lebih mudah sebenarnya, ya. Sebab Allah sebut yubdi'u wa yu'id. Wa huwal ghafurul wadud, ya. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dzul Arsyil Majid, mempunyai arsy yang, di sini ada dua qiraat, ya. Majid tu Allah ke ataupun arsy, tapi kalau qiraat kita Allah lah, ya. Zu al-arsy Shi al-majidu. Ada qiraat Zu al-arsy al-majidi, ya, dua-dua boleh. Sama ada Allah yang majid, memang Allah pun majid juga, dan arsy juga majid, mungkin betul sebab arsy itu memang sangat besar, ya, sangat hebat. Fa'alu lima yurid, ya, Allah boleh buat apa saja yang dikehendaki. Hal ataka hadithul junud, adakah datang kepada kamu, kalau ikut di sini menerangkan berkaitan dengan mungkin khitab dia kembali kepada kufar Quraisy, adakah telah datang kepada kamu cerita berkaitan dengan junud, tentera-tentera Fir'aun wa Thamud, Fir'aun dan Samud, dan tentera mereka lah, ya. Balil ladzina kafaru fi takdzib, ya. Sebenarnya orang-orang Quraisy tahu kisah-kisah Fir'aun, kisah-kisah Samud dan sebagainya, tapi buat apa nak takzib? Mereka mendustakan, bukan mendustakan kisah Fir'aun, tapi mendustakan Nabi Muhammad SAW dengan sebab ingkar kepada Nabi, disebabkan oleh periuk nasib dan periuk-periuk yang lain, ya. Wallahu min waraihim muhit, tapi Allah Subhanahu wa taala, ya, mengetahui segala-galanya, apa yang di depan dan di belakang. Di sini disebut di belakang, ya. Allah tahu disebabkan apa, sebab mereka mendustakan Nabi dan sebagainya. Bal huwa Qur'anun Majid, ya, ni perkara yang mereka dustakan. Mereka mendustakan Al-Quran, wahyu yang turun pada Nabi. Allah sebut Qur'anun Majid, ya, fi lawhin mahfuz, di lauhul mahfuz. Tak pernah kita, itu merupakan sedikit kupasan umum berkaitan dengan surah Al-Buruj ini. Tapi kalau kita tengok dari aspek tafsir maudhu'i, ada orang kata tafsir tematik, tafsir maudhu'i, kita akan boleh dapat tengok tajuk-tajuk utama yang terdapat dalam surah ini, yang mungkin setengah ulama kata tafsir maudhu'i adalah tafsir yang lebih wajar untuk kita ketengahkan di zaman ini, untuk memastikan kita mampu mendapatkan, ya, memahami, ya, hidayah yang nak disampaikan oleh Al-Quran Karim. Sebab kalau kita buat tafsir secara analisa, kadang-kadang orang penting analisa bahasa, analisa balaghah, tak nampak dia punya apa yang Allah nak sampaikan, hidayah Allah yang nak sampaikan kepada manusia. Tak apalah, dua-duanya penting bagi anak. Tafsir maudhu'i pun tak akan sempurna tanpa ada tafsir tahlili, ya. Okey. Baiklah. Apa yang nak disampaikan di sini? Di sini kita nampak dua golongan. Bahkan dua golongan ini termasuk dalam sunnatullah, ya, as-sira' bainal haqqi wal batil, ya, dua golongan. Dan bagaimanakah berlaku sira' dan apakah kesudahannya sira', ya. Dan kita bagi anak lah, ya, kita semua memang terlibat dalam perkara ini, sira' bainal haqqi wal batil. Kita mukmin, ada orang kafir, berlaku sira'. Wa antarda anka al-yahud wal nasara hatta tattabi'a millatahum. La tajidanna ashadda an-nasi 'adawatan lil ladzina amanu al-yahuda wal ladzina asyraku. Ya, berlakunya sira' di antara kita dan golongan yang tidak beriman. Walaupun, ya, bukanlah dalam semua perkara, ya, sebab Allah disebut la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din, dan semua itu dalam surah Al-Hajj. Maknanya kita boleh berbuat baik kepada golongan bukan Islam. Ini isu penting, ya. Bagaimana antara isu yang mungkin boleh bermain ke atau mana-mana ke kita berminat untuk kajilah isu berkaitan dengan Islam dan bukan Muslim. Sebab isu ni isu di dunia dan isu Malaysia secara lebih khusus, ya. Kalau kita mampu untuk fahami betul-betul Islam
dan hubungan Muslim dan bukan Muslim dalam negara Islam, insyaAllah kita mampu untuk memberi sumbangan yang besar bagi anak kepada rakyat Indonesia kelak dan kepada pembentukan negara Islam di Indonesia. Ya. Dan ini sirat bainal haqq wal batil. Kita tengok kisah pertama, Ashabul Ukhdud. Pernah baca tak kisah ni? Kisah ni dalam kitab tafsir banyak, dalam kitab sunnah pun ada. Kalau tak silap ana, antara Sunan Sittah, salah satu Sunan Sittah yang ashab Sunan Sittah tersebut, antaranya Imam Tirmizi kalau tak silap ana, dalam kitab tafsir ya, sebab dalam Sunan Tirmizi ada kitab tafsir, dia ada menukilkan dalam kitab tafsir tersebut tentang kisah Ashabul Ukhdud ketika membincangkan atau mentafsirkan ayat ini. Ya, macam mana kisah dia? Kisahnya kisah budak kecil je pun. Jadi penting budak kecil. Ya. Tapi taklah kecil sangat ya. Maknanya budak yang dah boleh belajar. Tapi taklah besar sangat. Jadi kita ni mungkin sesuai lah kita kata begitu. Remaja dan sebagainya. Ya, bukan dewasa. Kisahnya di mana berlaku dalam zaman-zaman dahulu. Sama ada mungkin zaman sebelum zaman Nabi Isa ke sebelum zaman Nabi Musa ke, Allahu a'lam. Ya, boleh kaji semula. Bahkan mungkin banyak riwayat, tapi tak apalah ya. Boleh kaji semula, mungkin apa yang anda sampaikan tak sama, tapi pengajarannya sama sahaja. Ya, tapi perinciannya mungkin kurang sama. Kita kena ingat dalam Al-Quran, perincian dalam banyak perkara tidak dipentingkan. Kisah-kisah dalam Al-Quran, perincian tidak dipentingkan. Yang dipentingkan adalah pengajaran yang ingin disampaikan daripada kisah tersebut. Ya, Ashabul Ukhdud merupakan antara qasasul Qur'ani, walaupun tidak diterangkan secara agak terperinci, seperti mana kisah Fir'aun, Nabi Musa, kisah-kisah nabi-nabi yang lain, tapi diterangkan agak sedikit terperinci dalam sunnah. Ya, budak kecil yang hidup di zaman yang mana raja tersebut menjadikan diri sebagai Tuhan, macam Fir'aun lah ya. Sekarang pun boleh jadi macam itu juga. Itu kena kaji dari aspek makna Tuhan. Yang mana raja tersebut ada tukang sapu, tukang kipas dari kalangan ahli sihir. Dan ahli sihir ni bila mana dia dah tua, tengok ahli sihir pun tahu untuk meneruskan generasi demi generasi, mata-mata rantai. Ya. Bila dah tua, ya. Bila dah tua, jadi dia pun cuba untuk cari generasi yang mampu untuk tukar kalau dia dah mati nanti. Ya, jadi kita sebagai seorang manusia yang mukmin pula sepatutnya lebih berfikir ke arah itu. Kita cuba untuk memastikan generasi-generasi yang akan datang, kita buat dalam konteks kita dalam di Irbid ini, generasi-generasi yang mampu untuk sama seperti kita atau lebih baik daripada kita dari aspek kefahaman Islam contohnya. Ya, jadi itu kita ambil pengajaran daripada ahli sihir yang tidak mukmin, bahkan kafir pasti. Ya. Dia buat adakan pertandingan, akhirnya budak kecil ni telah berjaya untuk menang dan ditabalkan mungkin sedikit sebagai orang yang bakal menggantikan ahli sihir yang telah tua dan mati tersebut. Ya. Jadi antara KPI yang perlu dilangsaikan oleh budak kecil ni untuk memastikan dia mampu untuk menjadi khalifah kepada ahli sihir yang besar-besar ni, ya, dia perlu belajar dalam jangka waktu tertentulah kepada ahli sihir ini. Tapi memandangkan budak ini ataupun budak kecil ni, ya, agak tinggal jauh daripada kawasan istana ataupun kawasan tempat ahli sihir tinggal, maka ketika nak pergi ke bertemu dengan ahli sihir untuk ikuti kuliah dia, ya, maka dia berjalan agak jauh dan dalam satu perjalanan tersebut dia telah bertemu dengan seorang rahib. Ya, rahib. Rahib di sini kalau ikut hadis tu rahib ya, tapi rahib di sini bagi ana bukan rahib seperti mana yang ruhbaniyah ya, yang Islam pandang sebagai perkara yang negatif, tapi rahib yang baik ya, yang mana di situ memang menampakkan dua contoh rahib dan contoh ahli sihir yang jahat. Ya. Jadi bertemu dengan rahib ini setiap kali nak pergi pergi kuliah sihir, bertemu dengan kuliah agama. Ya. Jadi dua-dua dia pergi, jadi akhirnya dia dapat menyeimbangkan maklumat. Jadi kita sebagai seorang dai
perlu ada maklumat yang seimbang. Jangan ambil maklumat dari satu pihak sahaja. Itu masalah kita kadang-kadang. Oh, kita rasa itu betul, akhbar ini betul, itu saja yang kita baca. Ya. Bagi anda sebagai seorang da'i, bahkan kita sebagai bukan da'i biasa, da'i yang berpelatihan tinggi, ya, perlu ada maklumat seimbang. Kita kena jadikan Imam Ghazali contohnya sebagai contoh yang baik kepada kita, mengkaji segala-galanya. Imam Ibn Taymiyah juga, dia mengkaji falsafah, kritik falsafah. Imam Ghazali kaji falsafah, kritik falsafah. Nampak beza di antara golongan yang faham mengkritik, golongan yang tak faham mengkritik. Jelas. Bukan itu yang utama, tapi kita nak mencari kebenaran. Ya, jadi budak kecil ni contoh kepada kita sebagai seorang yang mencari kebenaran. Dia dapat dua maklumat ada, maklumat sihir dengan maklumat rahib. Akhirnya dia nampaknya beriman dengan rahib tersebut, beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala lah, ya, sebab itu beriman. Kisah yang penting lagi berlaku, sebab itu merupakan dia dengan diri dia, tapi dia dengan dakwah, dia dengan orang lain tidak disampaikan dakwah dia, dakwah Islam tersebut. Tapi bila berlaku suatu apa yang berlaku dalam kisah tersebut, ada suatu binatang besar, ya, binatang besar yang menghadang jalan, menyebabkan orang tak boleh berjalan di jalan tersebut. Maka tak ada siapa boleh menolak binatang tersebut, sangat besar. Kalau cerita kartun yang anda tengok tu, binatang tu dibuat macam badak sumbu. Ya, tak apalah badak sumbu ke badak tak sumbu ke atau binatang yang lain, yang penting binatang tersebut menjadi titik tolak, kepada budak tersebut menzahirkan iman dia. Kita kena ingat, ya, kadang-kadang kita nak menzahirkan kebenaran ni kena cari waktu yang tepat. Bila mana kita tak pandai mencari waktu yang tepat, maka dakwah kita tak sampai dengan baik. Ya, jadi budak ni pun ada waktu tertentu dan digunakan. Bahkan untuk mati pun kena mati yang memberikan impak kepada dakwah, bukan mati yang mati katak yang dakwah tak dapat apa-apa pun. Ya, contoh Ashabul Kahfi. Tengok, ya, dia beriman dan menyembunyikan iman dia, tapi dia menunjukkan iman dia pada waktu yang tertentu, yang mana ketika ditunjukkan walaupun boleh menyebabkan mereka dibunuh oleh Diocletianus dan sebagainya, Adrianus ke, ya, dibunuh pada ketika itu di Jordan lah, Philadelphia, di Amman, ya, di sini Ashabul Kahfi. Oh, betul lah kan, ada dua tu. Ya, dicari waktu yang sesuai, waktu yang mana ketika dia ataupun mereka menzahirkan iman tersebut, ya, orang-orang nampak dan mampu untuk, ya, menolak ketuhanan Adrianus, ya, Imperator, ya, Maharaja Rom pada ketika itu. Tak apalah, ini budak ini pun mencari waktu yang sesuai. Tapi tak apalah, ini waktu yang memang bukan dia sendiri yang nak minta, tapi jadi Allah yang tentukan. Jadi antara yang menyebabkan dia terpaksa menunjukkan, bukan terpaksa, ya, ataupun saja nak menunjukkan keimanan dia dan menunjukkan kebenaran agama dia, dia kata antaranya dia menggunakan nama Allah Bismillah, ya, maknanya bukanlah nama raja yang mengaku Tuhan tadi tu, ya, untuk mengusir binatang ini. Kalau ikut cerita kartun tu, tapi dalam hadis tak sebut, ya, binatang tu mati, jatuh dan akhirnya jalan terbuka. Jadi bila mana budak tadi tu mengatakan Bismillah antaranya, bahkan antaranya dia kata dia nak menguji mana satu yang betul, antara rahib ataupun ahli sihir. Dia kata kalau benarlah rahib benar atau polisi benar, antara duanya Allah tunjukkan. Jadi ditunjukkan antaranya dengan keberjayaan dia mengusir binatang tersebut dengan menggunakan rahib. Jadi itulah, dengan kalau benarlah rahib itu benar, dia baling batu contohnya kepada binatang tersebut, binatang itu lari, ya, ataupun mati, dia maka rahib itu benar. Jadi dengan kisah itu dia menunjukkan bahawa rahib itu benar. Antara dua lah, sama ada dia nak tunjukkan, tapi tak apalah. Yang penting di situ dengan kisah binatang tadi itu, budak tersebut telah menunjukkan keimanannya kepada orang-orang yang berada di jalan tersebut. Maka sampailah perkara itu kepada pengetahuan raja. Maka raja sangat marah. Maka budak dipanggil. Akhirnya dapat tahu di manakah sumber budak tu menjadi baik, menjadi beriman ataupun kafir dengan ahli sihir, ya. Dapat tahu siapa rahib tersebut yang ajar, rahib tersebut dibunuh, mati begitu saja, ya. Tak apalah, dia telah menyampaikan dakwah dia dan berjaya membuat generasi yang baru. Budak tu cuba dibunuh. Ini kisah dia di luar tabiat manusia lah, ya. Ini di luar kebiasaan, macam mukjizat sikit. Bukan mukjizat lah, mukjizat pada Nabi. Budak tu bukan, nampaknya bukan Nabi, kita boleh kata apa, karamat lah mungkin, ya. Cuba dibunuh,
dicampakkan di atas bukit yang tinggi, balik ke istana, tak mati. Ya, banyaklah dicuba semua tak boleh, hantar ke laut, campak ke laut, tak mati juga, balik ke istana. Maka akhirnya raja tersebut, tak boleh jadi ni. Dengan sebab perkara itu, orang lebih ramai beriman. Nampak seakan-akan bahkan mungkin budak tersebut benar dalam kata-katanya bahawa Allah ataupun Tuhan yang diberiman itu lebih benar daripada Tuhan raja yang penipu itu. Maka akhirnya budak tu kata, tengok ini kalau kita nak mati, kalau kita nak berkorban nyawa, maka kita kena nampak bahawa pengorbanan kita itu memberi kesan kepada Allah. Ya. Dia jumpa raja tersebut, mungkin selepas beberapa silsilah cara pembunuhan tak berjaya tu, jumpa raja, wahai raja, kalau kau nak tahu, senang je nak bunuh aku ni, tapi ada dia punya jampi serapah sikit. Ya. Ada perkara yang perlu kau buat untuk memastikan aku boleh engkau bunuh. Apa dia? Raja tanya. Tak apalah, aku dah tak tahan dah. Cakaplah apa dia. Ya. Nak cari pun tak carilah, tapi aku buatlah. Aku dah rugi dah. Aku dah nak jatuh dah. Tunjuk perasaan banyak sangat. Ya. Apa perlu aku buat? Macam ni. Engkau kumpulkan orang untuk tunjuk perasaan. Ini bukan untuk tunjuk perasaan, untuk tengok apa dipanggil? Untuk tengok bagaimanakah raja mampu untuk bunuh budak tersebut. Ya. Jadi engkau perlu kumpulkan semua rakyat engkau yang mampu. Ya. Dan pada hari itu engkau boleh bunuh aku, tapi dengan syarat selepas kau kumpulkan, kau gunakan panah ke pedang ke, tapi sebelum kau bunuh aku, kau kena sebut dengan nama Tuhan budak ini. Sebelum tu maknanya Bismi Rabbi Al-Ghulam. Ya, baru kau bunuh aku. Jadi memang raja tu buat. Ya. Orang dah tahu dah kisah ini bahawa budak ni tak mampu untuk dibunuh. Tapi bila raja sebut Bismi Rabbil Ghulam, dia gunakan senjata apalah untuk bunuh, akhirnya memang budak ni mati. Maka orang-orang di situ pada ketika itu, rakyat-rakyat raja yang zalim ini, raja yang mengaku Tuhan ini, nampak kejadian di depan mata mereka, dan sekaligus secara mubasyir, secara terus menerus mereka beriman. Sebab apa? Dia kata, benar Rabbu Al-Ghulam. Maka mereka semua beriman dengan Rabbu Al-Ghulam, Allah Subhanahu Wa Taala. Maka raja ingat dia telah berjaya, tapi rupa-rupanya dengan matinya budak tersebut, dia lebih rugi. Maka dia sangat marah dan akhirnya membuat ukhdud, membuat lubang yang sangat besar. Membuat lubang yang sangat besar, ukhdud, jamakkan khat, ukhdud. Dan bakar, mencampakkan bahan bakaran dan bakar. Kalau kita baca surah Iliyad mungkin bolehlah banyaklah dia punya api-api dan sebagainya, tak penting di situ. Yang penting memang api yang sangat an-nari dzatil waqud, api yang sangat hebat, yang mana dicampakkan setiap seorang demi seorang sehinggalah semuanya. Tapi ada satu kisah yang sangat menyayat, bila mana ada seorang ibu dan memegang anak dia yang masih kecil, bayi, dia rasa, alamak, ni anak aku. Biasalah kan, ibu ke bapa sama sahaja anda rasa, keibu bapaan tersebut terasa dalam hati. Kadang-kadang mereka tak ada masalah untuk membunuh diri demi anak, tapi disebabkan anak nak kena bunuh juga, mereka rasa goyah sedikit keimanan. Tapi akhirnya nak katakan Allah nak menetapkan keimanan ibu ini, anak tu boleh bercakap, wahai ibu, engkau alal haq, anti alal haq, tak apalah, bunuh, kita mati sama-sama. Bukan bunuh, mati sama-sama. Dan dicampakkan anak dan ibu tadi, akhirnya matilah semua orang. Apa pengajarannya? Di samping pengajaran-pengajaran tak sengaja yang telah disebutkan tadi, daripada ahli sihir dan sebagainya, disebut di sini kita melihat piawaian menang dan kalah. Dan rasa ini penting untuk kita semua, anak ke sahabat-sahabatku, yang terus sekalian. Piawaian kemenangan macam mana untuk kita sebagai seorang golongan yang nak menyampaikan dakwah? Adakah kita nak kata bahawa raja tersebut menang, walaupun nampaknya awalnya kalah, kemudian akhirnya dia mampu untuk bunuh semua rakyat dia yang tak nak ikut dia? Bahkan mengikut salah seorang ahli tafsir yang muda ni, dia kata kalau ikut zahir ayat dan juga riwayat-riwayat lain yang agak zahir juga, raja dan golongan jahat tadi tu tak disebut bahawa dia menerima azab dan sebagainya. Mungkin dia mati secara normal selepas dibunuh golongan-golongan yang beriman tadi tu, secara on the spot, secara terus.
Jadi di manakah ma'yar, piawaian sebagai seorang muslim da'in ilallah, ya? Apakah piawaian menang dan kalah kita? Dan di sini merupakan satu contoh piawaian yang jelas untuk mengatakan bahawa ashabul hudud, golongan beriman yang telah campakkan ke dalam api tersebut menang. Menang atas dasar apa? Menang atas dasar as-sabat 'alal mabda'. Ya, tetap dengan prinsip. Tetap dengan prinsip. Sebab itulah kita biasa dengar, ya, bila mana orang pergi perang, sama ada syahid ataupun menang. Ya, syahid akan kalah kalau semua syahidlah. Ya, menanglah, mengalahkan golongan musuh. Ya, tapi di sini nak katakan bahawa kedua-duanya menang pada piawaian Islam, piawaian dakwah. Ya, jadi ini perkara yang penting, ya, yang perlu kita nak sampaikan. Ada satu lagi piawaian yang sama ditunjukkan secara bil isyarah selepas ayat ini, ya, hal ataka hadithul junub fir'auna wa thamud. Ya, piawaian pertama ashabul ukhdud, walaupun nampaknya dia menang membunuh rakyat-rakyat dia seperti mana di Libya membunuh rakyat dia, ya, nampaknya macam menang, memang macam tak menang, ya. Cuma yang dekat timur tu tak dapat lagi, di barat tu rasa habis semua dia dapat, sebab digunakan kapal terbang. Amerika pun tak dapat nak keluar, macam-macam lah, ya. Barat ni pun tak boleh dipercayai, nak minyak aja sebab Libya banyak minyak, akhirnya tak mampu untuk buat keputusan yang cara tepat. Kita tak boleh percaya dengan golongan-golongan barat ni, ya. Ya, seakan menang, tapi pada kamus, pada piawaian golongan dakwah, dia tidak menang, bahkan orang yang mati itu lebih menang. Ya, macam Imam Ahmad bin Hanbal, bila mana dia diseksa, dimasukkan ke dalam penjara, dipukul, disebat dan sebagainya, ya, walaupun nampaknya dia kalah, terpaksa diseksa, tapi dia menang sebab apa? Atas dasar as-sabat 'alal mabda'. Ya, sahibul risalah, dia tahu dia ada risalah, dia ada prinsip, dia ada visi, dia ada misi, ya, dia tetap dengan prinsip yang dia imani. Ya. Jadi contoh kedua, Fir'aun wa Samud. Ketika berlaku as-sira' bainal haqq wal batil, contoh pertama telah jelas, golongan yang hak terbunuh tapi tetap menang. Golongan kedua Fir'aun wa Samud, kita melihat bahawa Fir'aun walaupun banyak dibunuh sebelum dia mati, tapi akhirnya dia mati. Dan Nabi Musa dan golongan-golongan yang beriman tetap hidup dan terus dapat hidup. Ya, ini cara bentuk kemenangan yang kedua. Iaitulah kita berdakwah bersungguh-sungguh, akhirnya menang pada zaman kita mungkin, itu dikira menang juga. Tapi dalam dua-dua keadaan, ya, golongan dakwah dikira menang, sama ada kalah dalam pertikan akal manusia di dunia, tapi menang di sisi Allah Subhanahu wa taala, ataupun menang sungguh, ya, hidup dapat memerintah dunia, ya, itu juga dikira menang. Ya. Jadi di sini kita melihat, ya, bahawa antara sunnatullah berlakunya as-sira' bainal haqqi wal batil, dan ashabul haq pasti akan menang dalam apa-apa keadaan sekalipun. Ya, pasti akan menang dalam apa-apa keadaan sekalipun. Sama ada mati ataupun hidup, menang ataupun syahid, menang dalam arti kata terus hidup, kedua-duanya menang pada piawaian Islam ataupun pada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-ibtila wal iman mutalaziman. Ya, ujian dan iman perkara yang talazum. Ada iman, ada ujian. Tak ada yang ada iman, tak ada ujian. Pasti ada ujian. Cuma ujian tu berbezalah antara orang dengan orang yang lain. Ya, itu perkara yang perlu kita ketahui. Jadi kalau kita nak dekatkan sikit perbincangan kita dengan kita sebagai seorang pendakwah, kita sebagai seorang nakib dan nakibah, maka kita boleh gunakan kisah Ashabul Ukhdud ini sebagai bekalan kepada kita dalam menghadapi cabaran-cabaran berdakwah. Ya.
kita perlu beriman ya dengan risalah kita, dengan kebenaran risalah yang kita nak bawa. Kita nak menyampaikan risalah Islam. Kita nak menyampaikan kefahaman kepada orang yang mungkin belum faham ataupun masih kurang faham tentang Islam. Untuk sama-sama kita faham seperti mana yang sepatutnya seorang Muslim faham. Ya, maka itu risalah kita. Jadi, bila mana dalam misi kita untuk melangsaikan visi ini, kita menghadapi pelbagai cubaan, ya, ahli-ahli tak datang, ya, ahli-ahli mengkritik, ahli-ahli enggan, dan pelbagai kritikan-kritikan, halangan-halangan yang kita hadapi. Kalau kita mempunyai risalah, beriman dengan risalah kita, sahibul mabda', ada prinsip, maka kita tidak akan jemu. Kita tidak akan futur, ya. Kita tidak akan lari daripada jalan ini. Tak akan berlaku tasakut, insya-Allah, dalam diri kita. Walaupun tidak menafikan mungkin akan berlaku sedikit futur dan sebagainya. Tapi kena ingat, bila mana kita bergerak dalam kumpulan seumpama ini, ya, kita bergerak bukan berseorangan ketika berdakwah, kita ada perjumpaan secara berkala dan seumpama dengannya, maka perjumpaan-perjumpaan seumpama inilah, ya, yang mampu untuk memberikan kita motivasi, kita dafi'iyah untuk kita meneruskan kerja-kerja ini. Kalaulah kita mungkin sebagai seorang da'i, ya, tak ada risalah, ataupun ada risalah tapi tidak mengimani risalah tersebut, ataupun kurang faham, ataupun kurang yakin dengan risalah yang kita bawa, ya, di samping ditambah lagi dengan bekerja berseorangan diri, ya, maka kalau kita futur, sebab manusia itu sifat dia ada naik ada turun, ada aspek kekuatan iman dan sebagainya, kekuatan dalaman dan sebagainya, maka kalau futur terus bahaya, ya. Ada dikatakan satu hadis, anda tak pasti hadis ini sahih ataupun tidak, ataupun hadis ataupun tidak sebagainya, tapi mungkin menunjukkan tentang tabiat manusia, ya. Inna likulli syirratin fatratan, inna likulli amalin syirratan wa likulli syirratin fatratan, faman kanat fatratuhu ila Allah wa rasulih faqad ihtada, ya, wa man kanat fatratuhu ila ghairi dhalika faqad halaka, ya. Sungguh setiap amalan itu ada waktu dia pasang semangat dan sebagainya. Wa inna likulli syirratin fatratan, dan setiap perkara yang semangat itu akan berlaku surut, kurang semangat dan sebagainya, ya. Wa man kanat fatratuhu ila Allah wa rasulih faqad ihtada. Barang siapa ketika berlakunya fatrah surut tersebut, kurang semangat dan sebagainya, itu ila Allah wa rasulih, maknanya dia kembali kepada Allah dan Rasulnya, faqad ihtada, akan berhidayah. Maknanya mungkin dengan cara-cara perkumpulan semua ini kita akan dapat hidayah, menguatkan lagi keimanan kita dengan risalah yang kita bawa ini. Tapi wa man kanat fatratuhu ila ghairi dhalika faqad halaka. Barang siapa yang ketika waktu surut tersebut, waktu kurang semangat tersebut, dia pergi ke tempat-tempat yang lain untuk memuaskan, ya, diri dia, pergi main game ke, tapi tak salah nak main game kan. Aku pula Tina tak boleh main game. Boleh main game, sebab game pun ada yang bagus juga kadang-kadang, walaupun anda tak minta main game. Faqad halaka, buat perkara-perkara yang lain lah. Sebab itulah tidak mustahil kita tengok, ya, golongan-golongan dakwah di Malaysia ke di bukan Malaysia ke di Jordan ke bukan Jordan ke, kita melihat, kalau kita baca, suka baca lah, ya, pada waktu sangat hebat, jawatan sangat tinggi, tapi akhirnya menjadi musuh yang sangat hebat pada gerakan Islam. Berlaku, boleh baca, ya. Jadi itu mungkin golongan yang ketika dia berlaku futur dan dia dilari daripada kumpulan, dengan sebab itu faqad halaka, ya. Jadi anda rasa apa yang anda nak sampaikan telah anda sampaikan. Anda ulang sekali lagi, kisah Ashabul Ukhdud ini, ya, memberikan pengajaran kepada kita sebagai seorang pendakwah, sebagai seorang nakib dan nakibah, ya, untuk kita beriman dengan mabda' dan risalah yang kita bawa. Kalau mungkin tidak berjaya kita ini berdakwah kepada ahli-ahli kumpulan kita, kumpulan pintar tersebut, dengan syarat kita telah berusaha bersungguh-sungguh, ya, bersungguh-sungguh, dengan persediaan yang mantap, dengan persediaan dalaman juga yang mantap, persediaan sakofah yang mantap, cuba menyampaikan kepada ahli-ahli kumpulan kita, tapi tidak berjaya juga, kita sebenarnya telah berjaya. So, kita tetap dengan risalah kita,
kita tetap dengan prinsip kita, dengan mabda' kita untuk menyampaikan dakwah ini. Tapi la qadarallah, Allah telah mentakdirkan sebegitu rupa kita dikira sebagai berjaya. Sebab wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhul mu'minun. Ya, kita disuruh untuk beramal, untuk bekerja. Adapun berjaya kerja itu ataupun tidak, selepas kita bersungguh-sungguh untuk memastikan kerja kita berjaya, ya, bagi anak kita tak berjaya. Itu merupakan tuntutan yang perlu kita buat. Adapun untuk menentukan keberjayaan kerja itu bukan kerja manusia. Itu merupakan kerja Allah Subhanahu wa taala yang walau bagaimanapun kita kena berusaha ke arah keberjayaan dakwah ataupun usaha yang kita buat. Jadi manakala masa pun telah tamat, maka ana harap kita semua pada hari ini dapat mengambil pengajaran daripada kisah Ashabul Ukhdud ini, ya. Kisah yang mana an-nasru ataupun mi'yarun nasri huwa at-thabatu 'ala al-mabda'. Ya, mi'yarun nasri 'indana huwa at-thabatu 'ala al-mabda'. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucap kepada Ustaz Ahmad atas kupasan tafsir surah Al-Buruj. Maka dengan ini saya 5 minit kita buka untuk soalan sampai pukul 8. Jika anda kata ada kemusykilan tentang tafsir surah Al-Buruj ataupun apa-apa sekalipun, boleh ajukan soalan kepada Ustaz. InsyaAllah Ustaz sendiri yang akan menjawab. Syabab, ada beberapa soalan? Dari pihak akhwat. Silakan. Soalan saya ni sekali lagi pasal tafsir. Saya boleh ceritakan sikit tentang tafsir maudhu'i dengan tafsir tahlili tadi. Terima kasih. Okey, ini kita macam mana nak jawab ke? Senang je sebenarnya, ya. Kalau kita tengok tafsir-tafsir yang dulu, tafsir Tabari, tafsir Mukassir, tafsir Baghawi, tafsir macam lagi lah, sampai dah Kak Lucy dan sebagainya, bahkan sampailah tafsir yang lain, dia akan tafsirkan daripada surah Al-Fatihah sehinggalah surah An-Nas, betul? Dan dalam setiap surah tu dia akan tafsirkan daripada ayat 1 hinggalah ayat yang terakhir dalam surah tersebut, kan? Itu dipanggil tafsir tahlili. Dia akan analisa setiap ayat, setiap perkataan dan sebagainya. Dia mungkin buat munasabah antara ayat sebelumnya, ayat selepas dan sebagainya, ya. Itu dikira sebagai tahlili, ya, analisa. Itu tafsir biasa. Adapun tafsir maudhu'i, ya, dia akan tafsirkan mengikut tajuk. Contoh, al-iman fil Quran, al-khawf fil Quran. Macam-macam dah, kan? Jadi bagi ana sebagai seorang pendakwah, kita biasa kalau kita nak menyampaikan dakwah ataupun nak menjaga apa sekalipun, kita akan cari benda yang macam ni, bukan nak cari tahlili. Boleh tahlili juga, betul. Kalau kita dalam kepala dah tahu, okey, saya ni aku nak cerita as-sabr fil Quran. Terpaksalah dia pergi gunakan program-program tertentu Al-Quran, ya. Buat as-sabr, keluar ayat yang berkaitan dengan as-sabr. Apa dia tengok Mujam Faras li maudhu' Al-Quran Karim, maudhu' Al-Quran Karim, dia buat as-sabr semua ayat. Jadi dia kena kaji semula. Adapun tafsir maudhu' ini dia dah kaji dah benda tu. Dia akan kumpul-kumpulkan ayat yang ada kaitan dengan as-sabr contohnya, kemudian ditafsirkan. Jadi lebih mudah kita untuk menyampaikan hidayat Al-Quran kepada madu'un kita. Ataupun tafsir betul.
penting juga untuk kita lebih tawasuk dalam kita punya kefahaman Al-Quran, betul. Bahkan kedua-duanya penting bagi anak. Tapi untuk golongan pendakwah, ya, sebab kita nak cepat kan, tajuk ni kita nak cari terus. Sebab kena ingat dalam Quran, kalau kita buat ambil satu ayat, satu surah saja, kadang-kadang ia tidak mewakili makna sebenar. Kita kena kumpulkan ayat-ayat yang berkaitan, baru kita nampak makna yang cuba untuk disampaikan secara mutakamil, secara komprehensif. Kalau tidak, kita silap-silap boleh salah tafsir. Ya, jadi di sini nampaknya tafsir maudhu'i ada kelebihan dari aspek dari sudut itulah, ya. Anda faham kot, ya. Maudhu'i tajuk lah, tematik ikut tema. Adapun tahlil diikut analisa satu persatu ikut turutan ayat, dan dalam surah ada turutan surah dalam Al-Quran Karim, ya. Okey, silakan. Saudara Faiz. Ustaz, boleh ke tolong bagi contoh untuk tafsir maudhu'i? Okey, tafsir tahlil jelas, tafsir maudhu'i contoh yang cuba dibuat oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali, tapi dibuat dalam erti kata yang berbeza sedikit. Dia nampaknya bertafsirkan ikut surah-surah juga, tapi surah tersebut dia buat tajuk dalam surah. Ada tafsir maudhu'i karangan Syekh Muhammad Al-Ghazali contohnya. Antara lain tafsir Ahkam. Tafsir Ahkam dikira maudhu'i juga, sebab dia hukum fiqah kan. Hukum ini solat, okey, cerai solat, ayat berkaitan dengan solat, ya. Wudu, ayat yang wudu dalam Quran. Apa had, hudud, ayat yang kaitan dengan hudud, ya. Jadi itu dikira sebagai tafsir maudhu'i juga. Yang penting kalau kita jumpa kajian orang tentang as-sabru fil Quran, risalah magister doktoral ke, ya, apa-apa pun yang mengutamakan tajuk dan kemudian mencari tafsiran dia, sama ada tafsiran itu apa tafsiran sekalipun, maka pada itu dikira sebagai tafsir maudhu'i. Tapi antara contoh yang jelas sangat adalah masyru' atau projek yang cuba dibuat oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali. Anda tak pasti dia habis ke tidak, ya, sebelum dia menjalani. Anda tak pasti malam, tapi ada dijual. Anda rasa anda tak pasti, sebab kat Jordan anda tak banyak pergi kitab, pergi apa, kedai buku, kedai kitab. Dekat Edbit ni kawasan tu anda pergi dah, kan? Tapi yang dekat Aman anda tak pasti sejauh mana kehebatan dia nak mana Mesir. Allah alam. Untuk akhwat ada soalan? Silakan. Kita kena ingat, ya, Al-Quran ni dia nak cakap bahkan bahasa Arab pun, ya, satu ayat kita boleh tengok dalam dimensi yang pelbagai dan boleh tafsirkan dengan pelbagai tafsiran, ya, pelbagai tafsiran. Jadi anda kira kalau kita yakin kepada kekuatan ilmu tafsiran ahli tafsir tersebut, kita boleh terima, insya-Allah tak ada masalah, ya. Tak ada masalah. Kadang-kadang kita buat macam kita pun beramal pun dengan mazhab tertentu, kan. Adakah maksudnya kita tak komprehensif? Tidak, ya. Dia wujud nazar, ijtihad, ya, tak ada masalah. Seorang ditafsir kadang-kadang semuanya betul, mungkin. Tapi pastinya adalah benda yang tidak betul juga, ya. Tapi nak katakan, kita boleh katakan bahawa tafsiran semuanya betul. Said Qutb dalam mentafsirkan, dia buat cara bentuk dia betul juga, tak salah, ya. Imam Tabari dia buat dengan cara dia. Imam Ibn Katsir pun buat cara dia. Imam Ar-Razi dia buat cara dia. Walaupun memang antara ahli tafsir kadang-kadang dia kritik mengkritik. Contohnya macam Abu Hayyan Al-Andalusi, dia kritik tafsir Fakhruddin Ar-Razi. Ini bukan dia pintar dia. Dia kritik Fakhruddin Ar-Razi, dia kata yujad fi tafsir Fakhruddin Ar-Razi, Mafatihul Ghaib ni, kullu syai'in illa tafsir. Nak katakan tafsir Ar-Razi ni penuh dengan pelbagai ilmu, antaranya falsafah, ilmu kalam lah, ya. Jadi sehingga kan dia kata dia tak nampak itu sebagai tafsir, bahkan benda lain yang bukan tafsir. Tapi itu pandangan dia, ya. Sebab bagi dia tafsir itu mungkin Abu Hayyan, sebab Abu Hayyan dalam kitab dia Al-Bahrul Muhit, dia lebih mementingkan ilmu bahasa Arab, nahwu, sharaf dan sebagainya. Qiraat mungkin masuk juga, sebab qiraat ada kaitan dengan bahasa, ya. Jadi itu yang diutamakan. Kesimpulannya anda boleh kata, kalau nak pastikan betul tak betul, kita cari tafsir yang kita yakin memang hebat orang tu. Dan kita kalau tak cukup dengan satu tafsir, kita banyak tafsir lah, yang 2-3 tafsir. Tapi bagi ana semuanya mungkin boleh diterima nisbian lah, ya. Kecuali lah tafsir yang kita nampak memang banyak Israiliyat contohnya, kan. Itu kita takut sikit lah. Bagi ana golongan-golongan tafsiran yang dalam madrasah dia sebagai ijtimai,
adabi istimai. Dia dalam ilmu tafsir, kalau kita belajar metodologi ilmu tafsir, manahij mufassirin, dia ada satu manahij yang terakhir ni, ya, dia kata tafsir manhaj ataupun madrasah tafsir al-adabi istimai. Macam Said Qutb, Al-Maraghi, Maraghi ni dua, Maraghi kedua, Maraghi sama saja, adik-beradik tu. Kemudian dan yang lain-lain yang kemudian ni bila mana dia tafsirkan, dia punya bahasa yang digunakan sebagai bahasa sastra, macam Hamka contohnya kan, itu sama juga lah tafsir itu saya rasa tu. Jadi bagaimana mungkinlah di zaman ini kita guna tafsir itu pun bagus juga. Sebab kalau kita tafsirkan macam ini merupakan itu merupakan ini, riwayat ini, jadi dia orang tak nampak sangat. Tapi kalau diterangkan secara kita tengok Arab berlaku di sini, itu dari sini, dia ada kaitkan dengan masyarakat, lebih mudah untuk kita berdakwah lah. Tapi bagaimana kedua-dua, bahkan kesemuanya penting. Kesemuanya ada sumbangan kepada Al-Quran. Wallahu a'lam. Soalan terakhir sini. Kalau ada lah. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ustaz atas kesedia untuk meluangkan masa sama kita mendengar tafsir surah Al-Buruj. Untuk menutup majlis, saya mempersilakan